Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bincang ini tersambung balik kitab balik kita ni Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari. Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari. Jadi kita nak sambung bab udhiyah. Udhiyah ialah binatang yang disembelih, baik unta, sapi lembu lah, kerbau atau kambing, kerana menghampirkan diri kepada Allah. Poin dia nak dekatkan diri kepada Allah. Tu panggil udhiyah, pengorbanan lah. Pada waktu yang akan terangkan kemudian. Kita terai lepas ni lah. Dalil yang menetapkan korban ini adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi fasalli rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Surah Al-Kautsar ayat 2. Fasalli rabbika wanhar, dirikanlah solat, maka dirikanlah solat dan berkorbanlah. Nahar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ma 'amila ibnu Adam yawman nahri min 'amalin ahabba ila Allah ta'ala min iraqati ad-dami innaha la ta'ti yawm al-qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsan." Artinya, tidak jua yang dikerjakan oleh manusia pada hari raya lebih dicintai oleh Allah dari mengalirkan darah. Dan dia akan datang pada hari kiamat menanti dengan tanduk-tanduknya dan kuku-kukunya dan darah-darahnya yang terjatuh dari Allah, yang terjatuhlah. Fa in yaqdaqa'u min Allah, dari Allah lah. Di satu tempat mulia sebelum jatuh ke bumi, maka ikhlaskan hati berkorban. Hadis riwayat Tirmizi, Hakim dan Ibn Najah dari Aisyah radhiyallahu anha. Fatibu biha nafsan, ikhlaslah baik-baik sebaik mungkin buatlah. Ikhlaskanlah hati berkorban. Dan Nabi SAW bersabda, "Azimu dhahayakum fa innaha 'ala as-sirati matayakum." Artinya, muliakanlah korban kamu kerana ia juga tunggangan kamu di titian pada hari kiamat. Dia kata, "Azimu dhahayakum," muliakanlah, besarkanlah, agungkanlah binatang kamu sembelih. Mana? Sesungguhnya dia tu as-sirat matayakum, di atas titian surat jadi tunggangnya dah. Tapi hadis riwayat ni tak boleh cerita riwayat mana dia. Hadis ni tahu lah. Sombong memang dia tahu. Sekat tu je. Ya dulu kita kena maafkan lah ulama-ulama dulu. Kemahiran tu rujuk hadis ni kurang dan jelas kitab begitu payah lah. Kecuali zaman kegelapan ulama hadis ni, Ibn Hajar Asqalani ke apa tu, zaman dia tu meningkat, lepas tu dia mundur balik lah. Jadi lemah ulama-ulama lepas tu nak merujuk kitab hadis ni, kemampuan tu tak ada dah. Dia ada teknik-teknik tertentu lah baru cepat rujuk. Dia tak ada deja pun hadis lah. Syahadah. Korban itu sunat muakkad bagi umat Islam yang merdeka atau budak yang dimiliki separuhnya oleh orang lain. Jadi sunat muakkad juga. Tak kira hak merdeka tu ialah hak hamba ni lah. Dia maksudnya dia ni macam terlepas dah, mekatak ke apa, wallahu a'lam lah. Ataupun yang mukallaf, yang cerdik dan mampu melaksanakannya, barulah dia kata sunat muakkad. Mengikut mazhab kita lah. Mazhab lain ada fardu kifayah gitu dah. Namun mulai bapa atau nenek datuk boleh melaksanakan korban untuk orang yang diwalikannya. Maksudnya boleh bapa untuk anaknya, tu untuk anak cucu dia pun boleh lah. Yang harganya diambil dari harta anak yang diwalikan itu. Boleh dia ni ambil harta anak, mai petihin korban anak, boleh dah. Gitu dah. Seperti yang terangkan akan datang. Korban itu wajib bagi Nabi SAW, yang merupakan khusus baginya. Kerana itu bila bersabda, "Umirtu bin nahar fahuwa sunnatul lakum." Aku disuruh berkorban dan sunat bagi kamu. Hadirat Tirmizi. Inilah hujah mazhab kita dah. Hak wajib-wajib ni untuk Nabi, bukan untuk semua umat dia dah. Cuma umat dia tu sunat lah mengikut hadis ni. Tak tahulah kuat setengah mana mungkin lah. Kuat juga dia dah. Di bawah hujah oleh mazhab kita ni.
Dan beliau bersabda, kutiba aliyyan nahar wa laysa biwajibin alaikum. Telah diwajibkan padaku korban dan bukanlah wajib bagi kamu. Hadis riwayat Daraqutni. Korban sunat kifayah jika dalam sebuah rumah ada berapa orang. Ada. Dan kalau penghuni rumah itu hanya seorang, maka menjadi sunat ain. Sunat ain. Kalau ada berapa orang, sunat kifayah. Seorang buat, ada dah sunat ma'akad. Kifayah kan. Pada tuk ke ayuh ke dah. Pada orang mungkin. Makruh meninggalkan korban kerana para ulama berbeza-beza pendapat tentang hukumnya. Jadi makruh sebabnya ada hak kata wajib dah. Kerana ada yang mengatakan wajib kerana itu korban lebih afdal dari sedekah sunat. Kalau kita nak sedekah sunat benda lain, sedekah daging ke apa pun, lebih afdal lagi kita korban dah. Kerana dia ada hak kata wajib dah. Kesimpulan dari perkataan yang tercantum dalam kitab Tufah bahawa yang dimaksudkan dengan penghuni rumah Ahlul Bait dalam bab korban ini ada 3 kemungkinan. Jadi Ahlul Bait ni ahli rumah, penghuni rumah tu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait di sini ialah Ahlul Bait seperti yang terangkan pada bab wakaf. Dari bab wakaf ni ada hukum Ahlul Bait, keluarga lah. Ialah semua keluarga baik lelaki maupun wanita. Dan ini sesuai dengan yang diutarakan terdahulu bahawa kalau Ahlul Bait itu terdiri dari berapa orang, maka berkorban hukumnya sunat kifayah. Dan kalau hanya terdiri dari seorang saja, hukumnya sunat ain. Kalau untuk diri saja, sunat ain. Kalau untuk ramai-ramai, sunat kifayah panggil dah. Jadi seorang keluarga tu wakil dia, jadilah pada dia sunat ma'akad. Kifayah, sunat ma'akad kifayah dah. Dia kira untuk Ahlul Bait lah, penghuni rumah dah. Ahlul Bait ni gitulah, kalau kita tengok keadaan biasa, keluarga lah, keluarga. Termasuklah isteri, termasuklah anak dah. Syiah ni terbalik kuat keluarga Nabi ni. Isteri Nabi ni tidak termasuk keluarga Nabi bagi dia dah. Ahlul Bait ni hanya Fatimah, Ali dan keturunan-keturunan cucu dia melalui jalan itu. Ada lagi cucu Nabi hak lain dah. Cucu lagi Nabi hak lain tak cara dah. Tu tak betul dah, tu tak betul dah. Okey, yang dimasukkan dengan sunat kifayah adalah disunatkan pada semua penghuni rumah itu. Sunat kifayah ni, sunat muakkad kifayah ni, sunat lah untuk satu keluarga dah. Dan kalau ada seorang di antara mereka yang melaksanakannya, maka gugurlah tuntutan sunat untuk perbuatnya. Gitulah. Tapi pahala tidak didapatkan oleh orang yang tidak memperbuatnya. Tak boleh juga pahala dia. Kalau pok tuk buat, anak cucu tak ada. Kalau anak buat, ada. Pok buat, jadi tuk dengan cucu tak ada. Gitu, lebih kurang. Jadi kiaskan dengan solat jenazah. Dia kata dah. Kias nak solat jenazah. Wallahu'alam. Ini pendapat dah. Para siapa yang berkorban dengan seekor kambing, maka korban itu hanya untuk dirinya sendiri. Dan pahalanya hanya untuknya, tapi gugurlah tuntutan korban untuk kepada penghuni rumahnya yang lain pun. Terutama hak kata wajib. Sekeluarga tu wajib ada. Pada lah. Jadi seorang buat tu lepas lain lah. Namun pahala tidak mereka perolehi terkecuali kalau diniatkan pahala korban itu untuk mereka semua. Kecuali tolong niat dah. Pok nak korban, tolong niat ke isteri ke anak-anak dah. Untuk korban niat pahala ni boleh attack ke anak-anak cucu boleh. Itu dia kata lah. Dan para fuqaha tegas menyatakan sunat berkorban bagi setiap orang dari penghuni rumah itu. Maka dikeluarkan dari pengertian Ahlul Bait yang dituntut melakukan korban ialah orang yang berada di bawah kekuasaan wali. Di Ahlul Bait ni yang dia berada di kuasa wali, maksudnya ayah pada anak biasanya dia. Boleh juga petuk ke dah anak pada mak dan sebagainya. Gitulah bila jadi wali nikah kita kata dah. Kemungkinan yang kedua bahawa dimaksud dengan Ahlul Bait. Itu pertama. Ahlul Bait di sini ialah pasal kita kata Ahlul Bait ni wajib ni Ahlul Bait dah. Kemungkinan yang kedua bahawa yang dimaksudkan Ahlul Bait di sini ialah yang orang yang berkewajipan memberikan nafkah. Ayah tuk pada ayah, ayah pada anak pada ayah, anak pada tuk dah, ayah pada cucu, tuk pada cucu gitu dah. Dan orang yang menjadi kewajipan yang memberikan nafkah sekalipun hanya dengan kerana Allah Taala dah, tak wajib atas dia kerana Allah pun, dia berhaklah di korban ni. Kemungkinan ini yang diperkuatkan oleh Sahih Ramli dalam kitab Hasyiah Syarah Radah. Syihab Ramli, bukan Syihab Ramli lah. Dalam kitabnya Hasyiah Syarah Radah. Itu lebih kurang.
Kemudian yang ketiga dah, pendapat yang ketiga ni, masuk Ahlul Bait ni. Jadi masukkan dengan Ahlul Bait di sini segala mereka yang tinggal dalam sebuah rumah, sekalipun tidak ada hubungan keluarga. Gitu pula dia. Kemungkinan ini yang terangkat oleh Syekh Ibn Hajar dalam Syarah Irsyad dan dipraktikkan oleh Syekh Tabalawi. Syekh Tabalawi ikut dah. Umar bin Khattab berkata sungguhnya yang ini yang diperpegangi. Sekalipun Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tufah berkata kemungkinan ini sangat jauh. Kitab sama-sama, kitab dia sendiri dah. Kitab tu kitab yang sama, pengarang yang sama. So kitab yang kata ni pendapatnya bagus. Diikut oleh Tok Guru lain pula. Dalam kitab lain tu Fathul Muhtasyarah min Hajj Talibin Imam Nawawi tu, Syekh Ibn Hajar pengarang dia, syarah ni. Dia kata sangat jauh pula. Nah, kalau anggap orang dari segi rumah ni, gitulah. Jadi kita tak pelik lah setengah orang ni. Ada ulama salih sikit nak tolak belakang dah. Ulama ni kaji hadis dia kata lemah, padahal ada 2-3 kau tu memang lemah lah. Hal lain tu kuat juga. Jadi tolak habis. Jadi tak terima lah kita tak. Setengah tu tak ada kerjaan lain dah. Dia nak ada salahnya kritik, tolak habis kitab. Kitab Hidayatus Salikin yang ada konsep wahdatul wujud sedikit, ya sikit benar kita tengok dia. Pasal ada unsur sufi falsafi sikit dalam tu. Jadi ada dah benda kita, tapi kita tolak ilmu hak baik dia tu kan. Oh lah gitulah. Jadi banyak perkara yang kita hilang rugi dah. Kita nak sempurna ni payahlah ulama kau gapo dah. Kita sendiri pun jauh daripada sempurna lagi lah ulama pun adalah sikit-sikit. Jadi kita nak tolak tak pandai dah. Jadi kita ambil lah yang baik, yang boleh kita ambil ilmu dia. Mana kita kasar karut tak betul benar, mana dah. Ataupun tak kuat, kita kena tinggalkan. Gitulah keadaannya. Tidaklah wajib berkorban itu terkecuali dengan nazar. Umpamanya ia berkata, lillahi alayya an udhiya bihadhi. Demi Allah wajib atasku berkorban kambing ini dah. Nampak istilahnya. Bukan kata sikit-sikit bahasa nak korban tu kira niat dah. Dia fardu dah, tidak dah. Jadi ia kena tunjuk dan teranglah lillah ni. Lillah ni. Bukan main-main, lillah ni demi Allah ni. Lillah aku supuh ni. Nazar ni. Bawa nazar ni. Rasa nak korban lah. Rasa nak korban tak lagi dah kira-kira. Atau dengan tentukan seperti kata ja'altuha udhiyah. Aku jadikannya menjadi korban dah. Azam dah. Aku jadikannya jadi korban dah. Dia tu bukan jadi muktamad lah, macam janji dah tu. Artinya macam janji dah. Kalau berasa sikit-sikit bukan janji lagi dah. Berasa nak korban. Korban ni dah gitu lagi. Ataupun nak pergi korban ke orang lain dah. Nak pergi korban ambil pitih daripada orang lain, tidak jadilah dah. Maka dengan lafaz disebutkan di atas, korban dengan kambing itu menjadi wajib. Maksudnya azam lah. Maksudnya azam lah. Kerana pemilikan terhadap kambing yang hilang disebabkan nazar. Dari nazar yang berazam nak korban, jadi bukan milik dia soal gitu. Dan disebabkan bahawa kambing itu dikhususkan untuk korban. Ya macam khusus korban dah. Maka wajiblah menyembelihnya dan tidak boleh menjualnya sama sekali. Atau diganti dengan kambing-kambing yang lain. Itu matlamat dia. Azam ni bukan maksudnya sekadar tu, maksudnya hot tu. Maksud kita boleh jual. Dia kata azan nak korban, kambing kita ni nak, lembu kita ni nak. Aku nak korban, aku nak korban. Jadi janjilah, janji Tuhan tu kan. Apabila janji itu, kita bolehlah ganti dengan benda lain. Pasal janji tuju daripada kambing tu. Tapi kata aku nak korban ni, lembu banyak-banyak ni. Tak tentu pula dah. Lepas tu bukanlah azan dah. Rasa nak korban dah, main buah rasa dah. Tak muktamad lagi gitu dah. Tak boleh ganti dengan kambing lain sekalipun dengan yang lebih baik. Tak boleh ganti dengan lebih baik, tak boleh. Pasal kita tuju ke kambing tu dah, tuju ke lembu tu dah. Tidaklah hilang pemilikan seseorang terhadap hamba yang dinazarkan, yang katanya wajib atasku memerdekakannya terkecuali sudah memerdekakannya. Jadi hamba ni bukan tergantung. Nah, dia kata aku wajib bebas hamba tu, tapi tak bebas lagi dah. Tak hilang lagi milik hamba itu. Sehingga dia bebas sungguh ni. Ya. Tapi nate tu ia kira macam terlepas lah. Dia terikat dengan nazar dia, tak boleh, dia bukan seolah-olah bukan milik dia lah. Walaupun dia tak sembelih lagi dah. Kalau wajib merdekakannya, maka haram memperjualbelikannya sebelum dimerdekakannya. Kali itu pemilikan binatang korban berpindah kepada orang miskin. Dia tak boleh jaga je. Ada nazar tak apa, tak ada nazar muktamad atau kambing ni nak korban, lembu ni nak korban. Seolah-olah dia pindah kepada milik orang miskin lah, bukan milik dia dah. Dia tak boleh jaga semata, tunggu musim haji dah. Dan pemilikan mereka akan tetap pada binatang itu sampailah dengan sembelih sekalipun. Lepas sembelih tu, bagi-bagi, kok dia lah berhak terima.
Jadi dia ni jadi macam wajib, dia bukan berhak kita. Tak boleh makan lah, tuai tak boleh makan lah. Dia azal lah. Berbeza dengan pemilikan terhadap budak hamba tu tidak akan berpindah sebelum dimerdekakan, hanya pemilikannya terhapus ni. Gitulah. Jadi tak lagi lah, kira mana pun tak lagi tak pindah, tak ada tuai baru je, kira tergantung kira tuai dia hasal lagi lah ni. Walaupun ya azal nak merdeka pun ni. Dia bukan kambing tak apa lah, tak ada dah. Memang kita nak sembelih lepas ni dah. Ni tidak bukan kambing ni lah. Dan bukan nak beri kau orang miskin lah. So kita tahu tuai lah mana, tuai atau bebas tu. Dia kena tentu jelas lah. Dah. Dan bila disembelih binatang korban yang wajib atau anaknya, maka wajiblah disedekahkan seluruh bahagian tubuhnya seperti akan diterangkan kemudian. Jadi, kalau korban tu dia jadi wajib, nazar kau gapo saat ni, dia tak boleh ambil sikit abut nak makan untuk keluarga dia lah. Dia kena sedekah habis licin lah. Kambing atau binatang yang lainnya yang dibeli oleh seseorang. Kambing atau binatang yang lainnya yang dibeli oleh seseorang, apabila ditanya orang tentang kambing itu, dijawabnya kambing itu adalah kambing korban. Wajiblah disembelih kambing itu. Dia ayat gitu nak. Dia boleh jadi, dia kata sini lah mazhab kita ni, ada keras sikit lah. Jadi soalan-soalannya, tak boleh ayat ni kambing korban ni. Jadi soalan-soalan, wajiblah sembelih kambing itu nak. Dan disedekahkan seluruh tubuhnya dan haram memakan dagingnya bagi milikinya nak. Tuai dia tak boleh makan, keluarga tuai dia tak boleh makan lah. Nak korban. Wajib sembelih kambing itu. Ataupun kata nak beli korban, lain sikit lah dah. Maksudnya boleh ambil pitih ni. Dia sendiri korban lah. Maka sungguhnya masalah ini diketahui kerana banyak orang awam yang waktu ditanya tentang kambing yang dibawanya, katanya kambing itu adalah kambing korban, padahal mereka jahil terhadap akibat hukum dari ucapan itu dah. Dan disengaja kambing itu adalah korban yang sunat, lalu dimakannya dagingnya, diingat sunat lagi, padahal jadi wajib dah. Dan terkadang tidak pula disembelih tapi dijual atau diganti dengan binatang lain, maka yang seperti itu adalah suatu kekeliruan. Begitulah, ini mazhab kita kerah bab ni lah. Tidak memadai yang akan dijadikan korban itu selain dari binatang unta, kerbau dan kambing. Tak boleh ganti ayat lah. Kerana korban selain dari binatang yang disebutkan di atas tidak pernah diriwayatkan dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Kerana itu tidaklah memadai yang dijadikan korban itu sapi hutan. Apa panggil panting jenis itulah. Selada dah. Dan keledai hutan, zebra dah. Tapi memadai jadikan korban sapi yang liar dari dua jenis binatang yang dapat dijadikan korban. Lembu liar tapi bukan selada. Dan umurnya dilebihkan dari umur korban biasalah. Umpamanya umur 2 tahun bagi binatang yang dilahirkan dari biri-biri dan kambing lah. Jadi kena lebih sikit supaya berhati-hati, supaya del lah. Kita cukup umur kita kata tak. Memadai seekor unta atau sapi, lembu atau kerbau untuk 7 orang. Boleh bagi dah. Orang baik yang 7 orang itu menghendaki dijadikan korban atau sebahagiannya saja jadi korban. Sebahagiannya dia bukan nak korban dah. Bila dia boleh bagi ada 2 nak jual, 2, 3 nak korban, 3 nak akikah setengah tu gitulah dah. Dan seekor biri-biri atau kambing hanya untuk 1 orang saja yang telah disepakati oleh para ulama. Tak dia bagilah kambing lah dengan biri-biri. Tidak memadai 2 orang atau lebih menyembelih 2 ekor kambing yang dikongsikan oleh mereka berdua. Kerana tidak boleh salah seorang dari kedua orang berkongsi menyembelih seekor kambing. Tak boleh kongsi. Nah, kambing seekor untuk seorang dah. Dan mengenai hadis yang menerangkan bacaan Rasulullah waktu menyembelihnya, Allahumma hadza an Muhammadin wa ummati Muhammad. Ya Tuhanku, ini korban dari Muhammad dan untuk umat Muhammad dah. Hadis ni, maka hadis ni ditakwilkan bersatu dalam pahala. Jadi Nabi nak kira pahala ke umat dia. Dan seperti ini diperbolehkan. Kerana itulah para fuqaha berkata, boleh seorang bersekutu dengan orang lain dalam pahala korban. Dan pahala akan terima oleh mereka semua. Tak adalah, cerita pun tak adalah keluarga dah. Satu sunat kifayah dia dah. Sunat ma'akad kifayah tu, ayuh untuk anak cucu dia dah. Untuk anak cucu dia dah. Lepas tu cucu untuk ayah, mak ayah dia boleh lah. Satu keluarga tu, wakil seorang tu boleh untuk beri pahala bagi sikit sebanyak dah. Binatang yang terafdal dijadikan korban ialah unta, kerana dagingnya paling banyak lah. Kemudian lembu. Dan setelah itu kambing, kerana dagingnya lebih banyak dari biri-biri. Sudah kambing baru biri-biri. Sudah kambing baru biri-biri, kerana biri-biri lebih baik dagingnya dari kambing.
Kalau tak tahulah, terbalik ni sekali bibi kita. Yang pentingnya mana daging banyak ada kambing bibi ni. Unta sudah dijadikan korban untuk 7 orang, barulah sapi atau kerbau dikorbankan untuk 7 orang jugalah. 7 ekor bibri lebih afdal dari 7 ekor kambing. Dan 7 ekor kambing lebih afdal dari seekor unta. Pulak dah. Kerana bertambah dekat pada Allah dengan banyaknya darah yang mengalir. Oh, gitu dah. Jadi ni seekor je. Ada 7 ekor dah. Kalau 7 ekor kambing lebih baik daripada seekor unta lah. Warna binatang korban yang terbaik adalah warna putih. Terbaik ni berkata boleh ni. Terbaik. Kemudian warna kuning. Kemudian warna kelabu. Kemudian merah. Kemudian belang putih. Kemudian hitam. Gitulah. Belang putih dan hitam. Kemudian warna hitam. Dari segi kuih comel lah. Lebih comel lebih baik korban lah. Bukan tak boleh ada setengah orang ngamuk. Tak boleh ni kambing lembu hitam ni tak boleh korban. Boleh lah. Cumanya kuih lah. Kuih comel dah. Binatang yang jantan lebih afdal dari betina. Kalau jantan tadi tidak banyak kahwin lah. Dia tidak buat biak dah. Dan kalau sudah banyak kahwin, maka betina yang belum pernah melahirkan lebih baik dari jantan yang sudah banyak kahwin lah. Yang gemuk lebih afdal dari kurus. Seekor yang gemuk lebih baik dari 2 ekor yang kurus. Sekalipun keduanya punya warna yang baik dari kedua jantan lah. Dan kedua jantan lah. Jadi daging hal yang banyak tu lebih baik daripada 2 ekor kurus, dan lebih baik daripada itulah. Kalau gemuk lagi lebih baik daripada hatas sekalipun dah. Kerana berkorban dengan yang gemuk tanda membesarkan korban, dan terdahulu telah diterangkan dalam hadis agar membesarkan korban. Jadi kita nak besar korban ni lebih afdal dah, ambil lembu hak besar berbanding dengan lembu yang kecil. Seterusnya, syarat korban kalau unta lah. Kalau unta hendaknya umurnya cukup 5 tahun. Unta kena cukup 5 tahun boleh buat korban lah. Kalau kurang tak boleh lah. Unta ni kena lambat sikit mata dia. Belum cukup umur dah. Okay, lepas tu, dan kalau lembu atau kerbau atau kambing hendaknya umurnya cukup 2 tahun. Kalau kambing pun walaupun dia kecil, dia cukup 2 tahun. Dia lambat. Cukup umur juga kambing ni. Dan kalau bibri hendaknya cukup setahun. Tapi ke bibri ni cepat sikit, cepat besar dah. Cepat cukup umur lah. Tapi kalau giginya telah gugur sebelum cukup setahun, maka medailah. Maksudnya gugur cukup umurnya kita kata dah. Disyaratkan binatang korban itu tidak cacat yang dapat mengurangi dagingnya. Dan tidak memadai kalau korban itu berkoreng. Korang adalah luka dah. Sekalipun hanya sedikit yang masih diharapkan hilang, kerana penyakit itu akan mengurangi harganya dah. Kuih comel lah dah. Korang pun nampak cedera dah. Diterangkan dalam kitab Majmu' Syarh Mazhab yang nukilkan dari para murid Imam Syafi'i. Tidak memadai yang bunting jadi korban. Tak molek dah. Cari hak butin buku-butin untuk molek korban dah. Syekh Azra'i berkata yang diperkuat oleh Syekh Abu Hamid Imam Ghazali ni dan semua yang mengikutinya. Dan inilah pula disahihkan oleh Syekh Syarbin Syekh Khatib Syarbini dalam kitabnya Mughni Muhtaj. Dan dipegangi oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Tufah dan Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Jadi tak boleh kita cari hak bunting korban dah. Tidak madai yang bunting kerana bunting itu dianggap cacat yang menyebabkan tidak boleh dijadikan korban. Ini kira cacat dah. Jangan sembelih hak bunting lah dah. Kalau lecek kat, ni bunting tak usah. Dan telah diutarakan oleh para ulama bahawa yang bunting itu dianggap cacat baik untuk dijual maupun untuk jadikan sedekah, tetap jadi cacat juga dah. Namun disebutkan oleh Ibn Rifa'ah dalam kitab Kifayah bahawa bunting itu memadai dijadikan korban dan kekurangan dagingnya ditambah dengan anak yang ada pada dalam perutnya. Jadi dia korban. Ni kalau tak tambah dengan anak dia kurang lah. Sebabnya banyak isi itu dia tipu pada anak dia dah. Dan pendapat ini tolak oleh para ulama kerana menyalahi yang dikutip dari murid-murid Imam Syafi'i yang besar lah. Jadi Ibn Rifa'ah ni ulama besar pula. Al-Aziz Syarah Al-Wajiz, kitab yang besar-besar apa, tapi dia kira
pendapatnya lemah lah. Ulama mazhab Syafi'i lain tidak pakai pendapat Syekh Ibn Rifa'ah Al-Ba'i ini. Dan mengenai pendapat yang mengatakan kekurangan daging ibunya dapat ditambah dengan daging anaknya. Yang ada dalam perutnya juga dibolehkan oleh mereka kerana terkadang tak cukup daging anaknya itu sebagai tambahan daging ibunya kerana mungkin hanya berbentuk gumpalan darah saja, bukan daging lagi. Dan lagi dengan bertambah daging tidak mengurangi cacat. Kerana itulah tidak memadai jika korban yang pincang lagi gemuk atau yang berkoreng lagi gemuk kerana gemuknya tidak dapat menghilangkan cacat, pincang dan korengnya. Kurang lupa ke apalah dah cedera kuat. Kali tanya orang yang bunting dalam zakat masih dihitung orang tidak dianggap cacat dan dapat jadikan zakat. Dan kenapa yang bunting tidak dapat jadikan korban dan apakah perbezaannya? Kalau dia tanyalah. Jawabnya bahawa perbezaannya yang dimasukkan pada zakat itu keturunannya. Bukan kerana baik dan banyak dagingnya. Bukan terlampau banyak daging dia nak ambil zakat ni. Dan dimasukkan dalam korban itu cantik dan banyak dagingnya. Bukan keturunannya. Bukan keturunan baik ya. Inilah hukum yang bunting. Inilah hukum bagi binatang korban yang bunting lah. Sedangkan yang baru melahirkan memadai jadikan korban menurut pendapat Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Tufah. Kalau lepas beranak tu boleh korban dia lah. Anak dia tu olah lembulan bersusu gitu lah dah. Dan menurut Syekh Ramli dalam kitab Nihayah dan menurut Syekh Khatib Syarbini tidaklah memadai lagi. Syekh Ramli tu kata tak pada lagi dah. Ibn Hajar kata boleh. Syekh Ramli dan Syekh Khatib Syarbini kata tak boleh lagi dah. Disyaratkan jangan sangat timpang sekira-kira jalannya lebih lambat dari jalan manusia. Kalau jalan itu lambat daripada manusia, kita tempel lah dah. Utah ke apa dah. Kalau berjalan menuju padang rumput sekalipun, yang menyebabkan pincang itu ada di bawah kakinya. Nampak pecah dah. Dan janganlah pula terlalu kurus sehingga sumsumnya berkurang. Nampak tulis kata dah. Dan jangan pula sampai tidak tahu tempat makanannya yang mengakibatkan kurang makanan dan menjadi kurus, kering ya. Nampak kau kering? Nampak tulis dah. Tak ada perut dah. Dan jangan pula buta baik sebelah matanya atau kedua-dua mata. Dan janganlah ada penyakit putik pada matanya yang menutup seluruh mata. Seluruh pak mata tu. Tutup mata dia lah, buta dah. Atau sebahagian matanya dah. Demikian yang tersebut dalam kitab Tufah yang kehilangan penglihatan sekalipun biji matanya masih ada. Kalau buta, walaupun nampak putih mata tapi tak nampak sekarang, tetap cacat yang tidak boleh dijadikan korban dah. Tapi tidak mengapa kalau penglihatannya hanya kurang kerana menderita sakit mata atau sedikit putih atau penglihatannya hilang pada waktu malam sahaja. Jadi, ia tu buta sungguh. Buta mahal dia kata-kata mahal. Itu nak apa saya dah dah. Disyaratkan pula jangan sakit yang menyebabkan kurus. Dan yang hilang telinganya sekalipun sedikit. Hilang telinga tak boleh juga dah. Nampak kering tak boleh juga. Tidaklah memadai yang terpotong seluruh telinganya atau sebahagian daripada telinganya dan tidak memadai yang tidak bertelinga atau hilang satu bahagian dari yang dinamakan telinga dah. Jadi cacat lah nanti tu tak boleh buat korban dah. Tetapi kalau telinganya terbelah atau dilebangi dan tidak hilang sebahagian dari telinganya, tidaklah mengapa. Kadang-kadang tanda korban dah. Nabi pun tanda juga di telinga nanti dah. Itu tak apalah. Disyaratkan pula jangan terpotong lidahnya, susunya dan ekornya sekalipun sedikit dah. Dah. Jangan potong dah. Tapi memadai kalau memang sejak lahirnya tidak bersusu dan tidak berekor, tidaklah mengapa. Ya kekecil lagi memang dia tak ada ekor dah. Terjaga memadai dan juga memadai yang dikebiri, yang pelirnya dibuang kerana tidak mengurangi dagingnya. Bahkan dengan dikebiri dagingnya bertambah-tambah. Sedangkan kedua pelir itu bukanlah yang dimasukkan menurut adat. Menurut adat tak cara dah. Pelir kita nak daging dia dah. Tapi ada sebagai ulama yang mengharamkan makannya juga. Tak boleh juga dah. Hak kena kebiri itu tak boleh. Demikian juga memadai yang tidak bertanduk. Nama makruh. Tak bertanduk ni bukan tak boleh. Tapi makruh ni. Dan tidak mengapa yang patah atau pecah tanduknya selama tidak mencacatkan dagingnya. Dan tidak memadai yang tanggal semua giginya. Tak boleh pula dah. Gigi tanggal belakang tak boleh juga untuk buat korban. Berbeza dengan yang tanggal sebahagian daripada giginya, maka memadailah. Kalau tidak mengganggunya, maka boleh makan lagi lah. Dan tidak mengurangi dagingnya. Itu poin utama. Nak tahu molek tak apa pedok ni, tengok sihat tak sihat tubuh lah. Kalau tubuh kering itu, mungkin tak boleh makan mana, tak ada gigi nak gitu lah. Demikian diterangkan dalam kitab Mughni Muhtaj dan juga Tuhfatul Muhtaj. Syekh Khatib Syarbini Mughni Muhtaj, Syekh Ibn Hajar Al-Hatami dan kitab Tuhfatul Muhtaj. Wallahu a'lam. Setakat tu saja, kita sambung lagi dah pasal panjang.
Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.